أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala? Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersiaran bagi edisi Selasa 17 November 2020 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1442 Hijri. Dan Alhamdulillah, saya dan Anas kembali menceriakan pagi anda. Dan pada pagi ini tajuk yang cukup menarik dalam topik pengajian hadis, 7 dosa besar membunuh dan riba. Dan kita sama-sama hayati dan juga kita sama-sama renung muhasabah tajuk yang cukup memberikan satu impak dan juga satu muhasabah yang cukup besar dalam kehidupan kita tentang dosa-dosa besar ini. Dan kita akan bicarakan seperti biasa, kita bawakan panel ataupun tetamu undangan di studio pada pagi ini. Alhamdulillah cukup barakah kita dapat sama-sama bersama dengan beliau, iaitu yang berbahagia Fadilatul Syekh Ustaz Muhadir Haji Jul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita di Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Dan seperti biasa, kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang semestinya ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, boleh terus menghubungi kami seperti biasa di talian 1-800-88-1677 atau hantarkan menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan seperti biasa, jangan lupa bagi yang menonton ataupun mengikuti menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan terima kasih juga bagi anda yang tidak pernah jemu untuk sama-sama terus menyokong dan mendoakan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19, dan saya dengan rasa rendah diri untuk sama-sama mengajak kepada diri saya yang fakir lagi lemah ini dan juga seluruh sidang penonton dan juga rakyat Malaysia, marilah sama-sama kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita. Terus kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk statistik awal yang kita boleh bawakan pada pagi ini, mari sama-sama kita saksikan statistik COVID-19 yang melanda negara kita. Sehingga 16 November 2020, Kementerian Kesihatan menerusi laman rasmi menunjukkan kes baharu sebanyak 1,103 kes, manakala kes sembuh baharu sebanyak 821 dan jumlah kes aktif sebanyak 12,601 kes. Dan kematian baharu, 4 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 313 kes. Dan ini satu jumlah yang saya kira juga membimbangkan, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita dengan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan Ustaz, kita berbicara tentang dosa besar membunuh dan riba. Dan kalau minggu sebelum ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran, seingat saya, berbicara tentang sihir dan syirik. Dan hari ini kita nak sambung tentang 7 dosa besar membunuh dan riba. Dan untuk mukadimah topik permulaan pada pagi ini, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan Ustaz Anas. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara tentang hadis 7 dosa besar yang disebutkan oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara nak kita sebutkan dahulu. Satu, ini adalah salah satu gambaran kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Di samping yang lain-lain kita pelajari. Kenapa? Nabi sebut, buat ini, tinggalkan yang itu. Jauhkan yang ini, teruskan istiqamah lakukan ini. Ini salah satu sudut kasih sayang Nabi kepada umat sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti yang Nabi minta supaya dijauhi, dihindari, jangan dilakukan oleh umat. Sebab melakukannya bermakna melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, kesannya nanti adalah dosa. Na'udzubillah min dzalik, takut nanti masuk ke dalam neraka. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama ingatkan kita, Anas dan semua sekali, jangan sampai tak dengar hadis dalam masa 3 hari. Jangan sampai tak dengar. Contohnya hari ini, hari Selasa, maksudnya Selasa ni dia tercover Selasa, Rabu, Khamis. Maksudnya kalaulah kita tak dengar hadis hari Rabu dan Khamis, tercover Selasa ni. Tetapi selepas itu, Jumaat, Sabtu, Ahad, dalam masa 3 hari ni, jangan tak dengar hadis. Sebab kalau tak dengar hadis dalam masa 3 hari, hati jadi keras. 3 hari lagi keras, 3 hari lagi keras, tak dengar. Takut-takut nanti jadi mati. Apa jadi pada kematu seseorang yang kalau sudah jadi keras, kalau kena benda yang keras pun tak terasa sakit. Begitulah hati tidak merasai, malah tidak menghayati. Mudah-mudahan kita ingat pesan ulama ini, jangan tidak dengar hadis dalam masa 3 hari. 7 dosa besar yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan dari Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah dia 7 dosa besar itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, syirik kepada Allah, was-sihr, dan sihir. Alhamdulillah sudah dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz sebelum ini. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan perkara yang benar. Wa aklur riba, dan memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahfi, lari daripada peperangan. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik, yang menjaga dirinya, yang dia tidak tahu, sebagai berzina. Na'udzubillah min dzalik. Membunuh jiwa itu ada 2 keadaan. Dijelaskan dalam hadis ini yang tidak boleh. Dan disebut di permulaan hadis ada 7 dosa besar. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahawa dosa besar itu bukan hanya 7, tetapi lebih daripada 70 lebih. Tapi ini difokuskan 7 sebab ia sangat besar. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Uthman At-Turkimani Al-Fariqi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan kalam ataupun yang disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah benar. Tapi kenapa 7? Itu yang core-nya itu. Maka yang lain akan mengikut selepasnya. Kerana itu dalam bab membunuh ini, membunuh sesuatu ataupun menghilangkan jiwa seseorang itu tanpa hak, itu termasuk di dalam dosa yang besar. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu kalau melakukan dosa besar, Anas, dia masih lagi beriman, tetapi dia dianggap sudah berdosa besar. Dosa besar itu dia seperti najis. Kalau di dunia boleh dibasuh dengan air, di akhirat tidak ada air, maka akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kemudian di hari Yaumul Qiyamah, sama ada Allah nak mengampunkan ataupun tidak mengampunkan, itu harus bagi Allah. Tetapi ada
hukumnya di dunia ini yang melibatkan hukum hudud. Umpamanya, kalau orang membunuh orang lain, maksudnya menghilangkan jiwanya, dalam arti kata menghabiskan nyawanya, menghilangkan jiwanya, maka ada satu hukum yang disebut sebagai qisas, iaitu hukum bunuh, kecuali kalau keluarganya memaafkannya, maka ia jatuh kepada hukum diyat. Hukum diyat ini denda. Berapa banyak pun ahli keluarganya minta harus dibayar. Kalau 1 juta, 1 juta. 1 juta ringgit maksudnya. Kalau 2 juta dan seterusnya. Pun begitu, ada keadaan yang membunuh dibolehkan dalam Islam. Sebab itu dalam hadis tadi disebut membunuh tanpa hak. Tapi kalau membunuh illa bil haq, itu dibolehkan. Sebab itu kita melihat apabila berlaku umpamanya hukum hakam di dalam Islam yang melibatkan pertama sekali qisas, maka itu tidak boleh dikatakan zalim. Sebab membunuh ketika itu adalah suatu yang hukum yang sudah ditetapkan, dan ini ketetapan daripada para hakim ataupun para qadhi setelah melihat semua kes dan perkara-perkara yang berkaitan. Yang kedua, orang yang berzina, iaitu orang yang sudah kahwin dan dia berzina. Maka ada hukum namanya hukum rejam. Hukum rejam sampai mati itu, bukankah itu menghabiskan nyawa? Itu membunuh juga tu. Tapi membunuh itu adalah membunuh yang dibenarkan. Dan yang ketiga adalah hukuman kepada orang yang murtad. Orang yang murtad juga dihukum bunuh. Maka itu tidak dianggap sebagai suatu dosa besar ataupun kezaliman. Sebab itu memang disebut di dalam nas. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal seseorang yang menyaksikan Allah sebagai Tuhannya dan aku, kata Nabi SAW, sebagai Rasul Allah, illa ahadu thalathati nafar, melainkan 3 perkara. An-nafsu bin nafsi, iaitu membunuh orang yang lain. Wa thayyibuz zani, orang tua yang berzina, termasuk orang yang muhsan, yang sudah kahwin tapi dia berzina. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan orang yang lari daripada kumpulan jamaah, maksudnya Islam. Hanya 3 perkara ini sahaja dibenarkan, itu pun mengikut peraturan hukum hakam yang sudah pasti ada peraturan-peraturan yang tertentu. Ancaman membunuh ini sangat besar sekali, seperti membunuh manusia keseluruhannya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Sesiapa yang membunuh jiwa, walau orang ini tak bunuh pun orang lain, dan orang ini tak buat pun kerosakan di muka bumi, seumpama orang tadi telah membunuh semua jiwa. Allahu Akbar. Karena itu jangan sebarang untuk subhanallah dalam perkara membunuh ini. Ada 5 balasan yang Allah sebutkan dalam satu ayat, dan semuanya berat-berat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidah, sesiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Kalau tidak sengaja itu cerita lain. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya 1, jahannam. Jahannam ini adalah neraka yang paling bawah sekali. Nauzubillah min dzalik. Hadirin, neraka itu digambarkan bukan santai sebegini. Neraka 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Kalau santai sebegini, seolah-olah akan kita dapat fikirkan mungkin boleh lari ke sini. Tak. Neraka itu seperti begini. Seperti begini. Lembah. Seperti lembah dan seperti macam kalau kita bayangkan lubang. Begini. Ni neraka pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke neraka jahanam paling bawah sekali. Dasarnya. Ainal mafar. Ainal mafar. Kemana lagi nak lari? Sungguh kalau kita dalam lubang, mana nak lari? Kalau santai begini, mungkin kita boleh berfikir, lari tang ni, tak apa. Ini loroi. Ni nak tunjuknya neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Supaya Anis, jangan kita fikir, tak apa, Allah masuk syurga. Ya, memang itu kalau ada akidah yang benar. Tapi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dekat dunia. Baik. Kita duduk di rumah, tak ada aircon, tak ada kipas pun, jemuh. Itu pun baru 1 minit. Itu mungkin 1 jam begitu. Kadang-kadang beberapa minit dah jemuh, dah panas dan sebagainya. Ini kan pula 1000 tahun, alhamdulillah. 1, khalidan fiha,
dahlah masuk neraka jahanam, naudzubillah, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memarahinya, Allah wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang azim. Allah tidak gunakan azab yang syadid, tapi azab yang azim, azab yang sangat agung. Yang terakhir untuk kita bicarakan sedikit tentang membunuh ini, hadis yaji'ul maqtulu bil qatil yaumil qiyamah, nanti orang yang dibunuh akan bawa orang yang membunuhnya, nasiyahu, rambutnya dipegang macam ni, nasiyahu, diseret. Naam, diseret, nasiyatuhu wa ra'suhu, dan kepalanya, biyadihi, dengan tangan orang yang dibunuh tadi itu, wa audajuhu tashkhabu daman, dan lehernya bila dipegang begini keluar darah. Dia orang yang membunuh tadi itu. Yaqul ya Rab, dia akan minta pembalasan, ya Rab qatalani hadha, orang ini telah membunuhku, hatta yudniyahu minal arash, sehingga dia kita sebut dihinakan daripada arash. Nauzubillah min dzalik. Itu sedikit, sebenarnya banyak lagi ya Nas nak kita bincangkan tentang membunuh ini, nak tunjukkan suatu yang sangat besar, sebab jiwa itu kan miliknya Allah. Kenapa harus dihilangkan oleh manusia yang manusia sendiri punya jiwa kepunyaan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Satu perkara yang begitu meninggalkan kesan muhasabah kepada kita sebenarnya, sebab tidak ada manusia yang dalam hidup ini tidak pernah melakukan dosa dan kesilapan melainkan para nabi dan para rasul yang maksum, dan kita sebagai manusia biasa kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk permulaan Ustaz cerita tentang kesalahan ataupun dosa membunuh, kita ada soalan yang pertama menerusi sahabat kita Rahizah di Facebook yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas nasihat doktor kerana dibimbangi keselamatan nyawa ibu kandungan yang berusia 3 bulan terpaksa digugurkan, apakah ini diistilahkan sebagai satu dosa membunuh? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz dan Daim. Dan Ustaz, satu perkara yang mungkin kita boleh tambah sedikit, yang pertama atas nasihat doktor perlu digugurkan kandungan tersebut. Kemudian yang kedua atas faktor ekonomi. Al-maklumlah Ustaz sekarang ni atas desakan ekonomi ada juga yang berbuat demikian. Ustaz, sedikit daripada Sahih. Allahumma hidayatan lis-shawab, satu soalan yang sangat baik. Membunuh ini tidak ada orang yang boleh mengambil haknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membunuh itu maksudnya mengambil haknya Allah, itu hukumnya berdosa besar. Pun begitu dalam keadaan yang tertentu, ada perkara-perkara yang dalam Islam itu juga menjaga agama, menjaga nyawa. Dalam perkara tadi itu, seorang ibu yang mengandung anak lalu dinasihati oleh doktor. Tapi yang mesti doktor itu mestilah doktor yang ada kefahaman tentang Islam ataupun doktor Islam. Dirujuk kepada doktor Islam. Kalau ia masih hidup ataupun dibiarkan hidup akan memudaratkan nyawa bayi tadi ataupun nyawa ibu tadi itu. Yang paling bagus ialah tidak dibunuh, itu yang paling bagus. Kalau ia tidak memudaratkan. Apabila ada memudaratkan, malah boleh menyebabkan kematian dua pihak itu, maka hukumnya berubah sebab ilahnya tadi itu. Membunuh tanpa sebab, maka itu hukumnya haram. Maka kalau ada sebab yang boleh memudaratkan tadi, al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah. Jadi kalau dengan nasihat doktor sudah negotiate dengan doktor-doktor yang Islam, maka sebahagian ulama membolehkan. Tapi kalau atas faktor ekonomi tidak, sebab insya-Allah ada rezeki yang lain. Bukan kerana kemiskinan terus membunuh, tidak. Insya-Allah pasal rezeki itu kita serahkan atas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan mungkin kita nak huraikan sedikit untuk jawapan yang kedua tentang ekonomi Ustaz sekarang ni. Masalah belenggu ekonomi ni satu perkara yang nak cerita panjang pun kita tak mengalami situasi tersebut, melainkan mereka yang berada di tempat ataupun keadaan begitu. Dan insya-Allah Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara sidang penonton, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika
من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan 7 dosa besar, membunuh dan riba. Nak sebut pun bimbang juga, takut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan diri kita daripada melakukan ataupun terlibat dengan perkara-perkara sedemikian, insya-Allah. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhaddir Haji Jul. Dan Ustaz, kita nak sambung sedikit untuk jawapan kepada persoalan sahabat kita yang bertanya, Kak Zah dari Cenor Pahang tadi, tentang kesalahan seseorang ataupun seorang ibu yang dinasihatkan oleh doktor untuk menggugurkan kandungan. Yang pertama disebabkan oleh faktor kesihatan, dan yang kedua soalan tambahan tentang masalah ekonomi yang sedang melanda pada ketika ini. Sedikit sambungan daripada Ustaz. Baik. Tentang masalah kesihatan tadi, setelah dinasihatkan oleh doktor yang bukan Islam, tetapi ada juga doktor Islam yang tahu kes itu. Dan memang tahu dari segi ilmu kedoktoran memang boleh menyebabkan kematian. Maka kita sebutkan tadi, sebahagian ulama membolehkan sebab ia boleh memudaratkan jiwa orang lain pula. Tapi dalam faktor ekonomi, orang itu nak menggugurkan kandungan umpamanya disebabkan kemiskinan ataupun kefakiran, maka ini tidak diizinkan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada orang yang takut seseorang itu punya anak yang ramai, khasyata imlaq, takut kerana kemiskinan, takut kerana tidak ada rezeki. Allah menyebutkan wallahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Malah subhanallah, apabila punya anak bertambah-tambah pula rezekinya. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu dan tak tergambarkan. Walhal bukan seorang, 15. Allah, Masya Allah. Ataupun lebih, ataupun kurang daripada itu. Yang 20 pun ada. 20 pun ada. Nah, kerana itu hadirin, bab rezeki ini adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak perlu risau kerana rezeki seseorang itu memang sudah ada. Malah rezeki anaknya pun sudah ada. Jadi jangan kerana kekurangan kewangan ataupun duit, kesempitan kehidupan, lalu menyebabkan terlibat dalam dosa yang sangat besar tadi itu, iaitu dosa membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Hatta ketika anak-anak perempuan yang dibunuh di zaman jahiliyah dahulu, ketika hidup-hidup, sebab orang zaman jahiliyah ketika itu merasakan suatu keaiban kalau punya anak perempuan. Nanti Allah sebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan budak-budak ataupun anak-anak perempuan yang dibunuh ketika itu ditimbus hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosa dia dibunuh? Memang kalau zaman dahulu begitu, tapi zaman sekarang na'udzubillah ya, tidak kurang juga diletakkan di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, menyebabkan kematian. Jangan. Sebab mereka punya rezeki. Malah siapa tahu rezeki mereka itu lebih daripada kita lagi. Jangan sekali-kali. Kalau tak mampu juga, serahkan kepada mungkin kaum kerabat kita yang mampu, ataupun kawan-kawan yang mungkin belum ada baby lagi dan sebagainya, daripada membunuh kandungan itu, na'udzubillah. Pusat-pusat jagaan dan sebagainya. Pusat Allahu Akbar. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang mewah rezeki ni, ada satu amalan yang Ustaz kongsi, iaitu ayat 1000 dinar, dan berserta dengan doa yang Ustaz telah pun ijazahkan. Kita boleh sama-sama amal, dan
Kalau tak keberatan Ustaz, kita minta nanti sedikit Ustaz. InsyaAllah. Kita simpan dulu Ustaz amalan tersebut. Allahu tariqi Amin. ar-rahmanur rafiqi ar-rahimu yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Allahu Ahsantum, akbar. masya-Allah, ahsantum. Qabil tu Ustaz. Hayakumullah. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook sahabat kita yang bertanya juga berkenaan dengan dosa membunuh ini, Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, adakah berat dosa membunuh itu dihitung sama atau berbeza dari segi cara, zahir dan batin? Contohnya, seseorang itu dibunuh menggunakan alatan dan seseorang yang dibunuh dengan menggunakan cara halus seperti sihir. Adakah ia sama dipandang kejam dan hina? Dan yang keduanya, bagaimanakah terlalu ramai yang berani melakukan dosa membunuh pada zaman akhir ini? Salah satu contoh seperti membuang bayi. Dan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ianya sebagai salah satu tanda di akhir zaman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dua soalan di situ Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Membunuh sama ada dengan alat ataupun dengan cara halus, dua-duanya berdosa besar. Adapun rankingnya wallahu alam lah. Sebab kalau melihat kepada kesusahan kehidupan seseorang itu, kalau dibunuh dengan umpamanya dengan peralatan, mungkin immediately orang itu akan meninggal. Di situ ada ringan sedikit kalau dilihat dari cepat tidak cepat meninggalnya. Tapi kalau dari segi makhluk halus dan sebagainya itu, maka akhirnya juga meninggal dunia, tetapi penyiksaan jiwa dan batin dirinya dan keluarga yang lain, mungkin atas faktor itu dia akan menyebabkan dosa-dosa lain juga. Bukan hanya dosa membunuh, tetapi dosa menyebabkan satu keluarga jadi susah, penderitaan, menyebabkan banyak lagi kos ataupun duit yang digunakan untuk kos perubatan dan sebagainya. Sedikit hadirin supaya terhindar daripada disihir ataupun di perkara-perkara sebeginilah Anas ya, disantau dan sebagainya. Sangat baguslah subuh-subuh sebegini jangan dilupa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, insya-Allah terjaga dirinya sampai ke petang. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ramai yang membunuh di zaman sekarang ini, termasuk juga buang bayi. Jadi apakah ini tanda akhir zaman? Ya, tanda akhir zaman sebab Nabi sudah sebutkan. Jadi untuk apa tu? Untuk kita berjaga-jaga supaya kita jangan buat. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok ada orang macam nak buat, contoh nak membuang baby, berilah counselling padanya. Mungkin dia menggelabah Anas, dia terlibat dalam perkara yang perhubungan yang haram, zina umpamanya, lalu dia tak tahu nak buat, akhirnya dosa zina tu sudah satu. Yang kedua, dosa membunuh sudah dua. Alangkah baiknya orang yang sudah tahu, jangan ditakut-takutkan, memang dosa itu berdosa, tetapi selamatkan baby yang dalam kandungannya dengan kita pergi ke pusat asuhan tadi itu ataupun pusat bimbingan dan sebagainya. Memang puan, ini adalah suatu yang akhir zaman. Malah kalau kita berbicara tentang membunuh dalam konteks yang lebih besar, apa contohnya? Contohnya adalah peperangan yang berlaku. Jadi menggunakan weapon of mass destruction, menggunakan senjata yang boleh memusnahkan manusia dalam skala yang besar. Itu juga membunuh juga. Membunuh bukan sekadar dengan senjata kecil-kecilan begitu ataupun dengan jualan halus tadi, dengan jalan peperangan pun begitu juga. Malah ia menyebabkan dosa yang lebih banyak sebab manusia yang meninggal lebih ramai, kemusnahan yang bukan boleh diislahkan, dibaiki dalam waktu yang sedikit tapi tempoh yang panjang dan melibatkan keturunan dan sebagainya. Dosanya skala besar. Skala besar. Termasuk juga di dalam membunuh tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya bila mana Ustaz sebut tentang peperangan, saudara-saudara kita yang ditindas, dizalimi, dibunuh di luar negara. Kita mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan jalan keluar dan nusrah atau bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, di permulaan ini kita ada panggilan telefon sahabat kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Muhadir Jul. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3,
pekan faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ya. Seperti sedia maklumnya, dosa riba adalah dosa juga dosa besar ya. Kita bincangkan pada pagi ini. Jadi soalan saya ni Ustaz ya, riba Nabi sudah pun beritahu bahawa sekiranya kita melakukan riba, kita Nabi isytiharkan perang pada riba ini ya. Dan soalan saya, adakah sekiranya kita melakukan riba ini, sistem riba ini, kita juga berperang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan satu lagi soalan saya Ustaz, kenapa riba tidak ada dalam hudud? Sebagaimana kita sedia maklum, kalau bunuh kita ada hukum hudud dan kerak mencuri ada kerak tangan, tapi riba tidak dimasukkan dalam hukum hudud ini. Apa, mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini ya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan, dua soalan cukup menarik. Nabi SAW isytihar perang kepada mereka yang melakukan riba. Kemudian yang kedua tentang kaitan antara hudud dan juga kesalahan riba. Sedikit pada Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Masya-Allah Ustaz Omar selalu bagi sesuatu yang sangat baik sekali Anis, Anas, dan kita bersyukur orang seperti Al-Fadhil Ustaz Omar ini, dan soalan-soalan pun sangat bagus sekali. Bahkan yang memerangi orang yang melakukan riba yang tak sempat kita nak mulakan perbincangan itu, baik juga soalan daripada Al-Fadhil Ustaz Omar, malah yang memerangi itu Ustaz Omar bukan sahaja Nabi tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan, ma tasaffahtu inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih wa lam ajid dhanban. Aku membuka Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ajid dhanban ashaddu minar riba. Tidak pernah aku lihat dosa yang lebih dahsyat daripada riba. Kenapa? Li'anna Allah adzina bihi bil harab. Kerana Allah membenarkan untuk memerangi orang yang riba itu. Orang yang melakukan sistem riba itu. Maksudnya diperangi oleh Allah, dan Rasul ini terbukti dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman. Ini nak menunjukkan kalau orang itu beriman, apa yang dia harus lakukan? Satu, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, tinggalkan sisa riba. Kalau dia melakukan riba sebelum itu, yang ada sisanya itu tinggalkan. Ataupun dia tak lagi lakukan riba, terus jangan buat. Ataupun dia lakukan riba, maka terus ditinggalkan. Ada dua keadaan begitu. In kuntum mu'minin. Kalau kamu ini di kalangan orang yang beriman. Ini dua penegasan. Itu nak tunjukkan apa tu? Orang yang benar-benar beriman, dia tidak lakukan riba. Tanda orang itu, orang yang beriman, dia tidak melakukan riba. Satu. Yang kedua, orang yang tidak melakukan riba, itu salah satu tanda dia beriman. Maksudnya benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tetap juga meneruskan sisa-sisa riba tadi itu, maka dengarlah, akan peperangan daripada Allah dan daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kamu bertaubat, maka bagimu uang modal tak mengapa. Tapi jangan modal itu dijadikan nanti sebagai riba. Nanti kita akan bicarakan dalam bab duyun, dalam bab hutang dan dalam bab buyuk. Ini ada 4 kategori riba yang akan kita bicarakan sebentar lagi. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Maka kamu tidak menganiayai, kamu tidak akan berlaku zalim dan kamu tidak akan dizalimi. Ya Allah, Ustaz Omar dan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang dan rasulnya yang tadi itu mengisytiharkan perang. Sebab itu kata Imam Malik, Ustaz Anas, tak pernah aku jumpa Quran dengan hadis cerita dosa yang Allah isytihar perang. Memang bab membunuh naam dosa besar, mencuri dosa besar, yang lain-lain dosa besar, tapi tak diisytiharkan. Ini diisytiharkan maksudnya apa? Maksudnya serius. Sebab kalau membunuh, kalau membunuh 1 jiwa saja. Tapi kalau riba, berapa ramai yang akan terlibat? Malah berketurunan, Ustaz Anas. Belum lagi makan daripada yang riba itu benda yang haram. Kan tubuh jadi
tumbuh membesar dengan benda yang haram. Daging. Naam, ayyu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Mana-mana daging yang tumbuh maksudnya orang itu membesar dengan sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah neraka lebih baik untuknya. Nauzubillah min dzalik. Dan beberapa ayat lagi sebenarnya nanti kita akan bahaskan. Kita jawab dahulu persoalan Al-Fadhil Ustaz Omar. Yang kedua tadi, kenapa tidak dimasukkan di dalam hudud? Yang hudud itu telah dijelaskan oleh para alim ulama, memang ada kategori-kategori yang tertentu sehingga ia disebutkan dalam beberapa kategori. Umpamanya potong tangan, umpamanya sebat-sebatan dan sebagainya. Maka itu ada hikmah di sebalik pengkelasan itu, dan nas yang jelas tentang hukumannya itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia akan menjadi suatu yang hudud umpamanya. Kalau qisas pun begitu juga. Tetapi sesuatu yang tidak jelas, maka itu dalam kategori selain daripada qisas dan selain daripada hudud itu. Tapi kalau jelas hukumnya begini-begini, maka kalau macam ancaman begitu, itu sekadar ancaman. Tapi kalau curi, potong tangan, bersilang umpamanya. Kalau orang yang berzina, kalau dia muhsan, hendaklah direjam sampai mati. Kalau dia ghair muhsan, akan disebatkan. Minum arak pun begitu. Maksudnya hukumannya jelas, maka jadi hudud. Kalau setakat ancaman, maka dia tidak termasuk pada itu. Sebab itu riba tidak termasuk dalam perkara itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya menerusi panggilan telefon sebentar tadi. Dan Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Dan tajuk yang cukup memberikan kesan kepada kita, membunuh dan riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa ini dan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang disebutkan ataupun yang dibincangkan pada hari ini. InsyaAllah, Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara, jangan ke mana-mana. Kita kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada menonton kami atau mengikuti menerusi TV3, TV9 maupun di FB Live, marilah sama-sama kita terus menyokong dan mendoakan program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Dan pada pagi ini kita masih lagi membicarakan topik pengajian hadis 7 dosa besar membunuh dan riba. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz perkongsian dan juga perbincangan kita pada pagi ini dalam keadaan, sebelum tu Ustaz kita mengucapkan jutaan terima kasih lah. Kita ambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kumpulan wang simpanan pekerja KBSP. Semalam telah pun dikeluarkan kenyataan rasmi untuk info-info dan juga dokumentasi untuk pengeluaran akaun satu. Dan ini mungkin sebagai satu kaedah ataupun cara untuk mengurangkan beban kita, khususnya mereka yang mungkin diberhentikan ataupun diberikan cuti tanpa gaji dan sebagainya, yang terjejas ekonominya disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Inilah salah satu perkara yang hakikat yang walaupun pahit tapi kita kena telan Ustaz. Dan ada soalan juga yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ada yang bertanya juga Ustaz tentang bila berlakunya perkara-perkara seperti kehilangan pekerjaan dan sebagainya, masalah ekonomi, dan terpaksa kita untuk meminjam kepada pihak-pihak yang tertentu, tetapi
pihak yang memberi pinjaman itu pula mengenakan riba yang sangat tinggi. Jadi apakah Islam memberikan jalan keluar kepada permasalahan seperti ini? Kalau tak pinjam Ustaz, mungkin dah tak ada jalan lain lagi dah. Sedikit perkongsian dari Ustaz. Baik, Allahumma hidayatan lis-shawab. Mudah-mudahan Allah bagi jalan untuk sesiapa pun yang sekarang menghadapi kesempitan ataupun sedikit lambat mendapat rezeki dari segi wang, gaji dan sebagainya. Allah buka jalan. Amin, insya-Allah. Hadirin, sebelum kita bicarakan perkara hutang tadi itu, kalau kita bicarakan tentang riba, riba itu maksudnya pertambahan. Dan dilihat dalam dua segi yang besar. Satu, pertambahan itu dari segi duyun. Duyun maksudnya hutang. Yang kedua dari segi buyuk. Buyuk maksudnya jual beli. Supaya kita jelas dahulu, kita nak tanya tadi itu apakah dia termasuk riba ataupun tidak. Satu dari segi apa? Dari segi duyun. Dan hutang tadi dia akan jadi riba kalau dalam dua keadaan. Satu yang namanya riba al-qarad. Riba al-qarad, qarad tu maksudnya hutang. Jadi kalau riba al-qarad di dalam transaction ataupun dalam bercakap sebegini, kalau tidak melibatkan bank sekalipun, kalau contohnya orang itu meminjam RM100, Lala kita bagi tahu. Lala bagi tahu. Kamu pinjam saya 100, nanti kamu bayar 150. Lala dibagi tahu tanpa sebab apa-apa. Itu namanya riba al-qarad ataupun riba al-qarad. Walhal berhutang tu boleh diizinkan di dalam Islam. Malah dalam hadis yang disebutkan orang yang bagi hutang orang lain tu, Anas, pemiutang, dia mendapat 18 kali ganda pahalanya daripada orang yang sedekah. Sebahagian riwayat menyatakan sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sebab orang yang berhutang sudah pasti dia memerlukan. Betul. Tapi orang yang kita bagi sedekah, jangan-jangan dia dah banyak duit. Satu. Yang kedua, dah ada orang sebelum kita bagi dia, bertambah duit dia. Baik. Yang kedua, ini tidak disebut dalam hadis. Tetapi kata ulama, sebab orang yang berhutang dengan kita, dia tu sebenarnya bawa ayak muka dia. Allah. Pasal apa? Maruah dia. Muruah ataupun maruah dia. Pasal apa dia pergi jumpa kita? Pasal apa tak orang lain? Betul. Pasal dia tahu kita orang yang amanah. Pasal itu, kalau kita bagi hutang kat dia, pahala dia besar. Pahala kita besar. Lagu tu. Boleh. Sebab itu disebut hutang dalam Islam cuma satu je, Anas. Iaitu al-qardul hasan. Al-qarad bagi hutang yang hasan, yang baik. Hak tak baik tadi, apa dia? Pasal dia hutang kat kita ambil kelebihan pada dia. Sayyidina Fudalah ibn Ubaid mengatakan tentang riba itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita ambil manfaat, contoh tadi, pasal dia berhutang kat kita bayar lebih RM50. Hak tu namanya riba. Sepatutnya pinjam 100 bayar 100. Itu satu namanya al-qarad, maksudnya duyun hutang dan qarad. Ribal qarad. Yang kedua namanya ribal jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Maksudnya begini. Dia tidak sebut nanti kalau kamu pinjam saya 100, banyak 150 dia tak sebut. Tapi kerana lambat. Contohnya kamu pinjam saya 100. Bulan depan kamu bayar 150. Kalau hang lambat naik lagi. Tadi 100. Bulan depan bayar 100. Kalau hang lambat naik 150. Allah Akbar. Lambat lagi 150. Bunga banyak. Hak tu namanya jahiliyah. Kenapa dia kena penalti? Sebab dia lambat. Dalam bab hutang yang ditanya oleh Anas begitu tadi, begini. Haram hukumnya. Tidak boleh, sebab ia menekan orang yang berhutang itu. Dia berhutang tu memang dah tak ada duit dah. Tapi kita pula bagi dia bayar lebih, kemudian dia lambat bayar lagi lebih. Bukankah itu sesuatu yang menzalimi? Ini bukan saja duit ni. Ini sama juga dengan contoh kita bagi orang tu pinjam kereta. Hang bagi balik tapi minyak full. Allah. Itu namanya sama juga. Itu maksudnya muamalah yang melibatkan riba. Ada lagi sebenarnya tentang buyuk ni. Buyuk ni dia lebih banyak sedikit ceritanya. Kenapa buyuk ini melibatkan muamalah? Dan dia melibatkan barang-barang ribawi.
barang-barang ribawi ni ada 6. Mai, perak, gandum, bali, tamar dengan malah dengan garam. Garam. Satu Nabi sebut az-zahabu bil-zahabi. Mah boleh kalau kita niaga dengan mah. Perak dengan perak. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i boleh emas, boleh duit, boleh. Duit tu dikiaskan dengan naqdain, iaitu emas dengan perak. Boleh. Maksudnya kalau kita nak dengan duit, tukar duit dengan duit boleh. Walaupun duit tak sebut dalam hadis, disebut az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Maksudnya mah boleh berniaga dengan mah. Maksudnya boleh bermuamalah dengan mah. Fiddah pun dengan fiddah. Duit tak ada pun diqiyaskan. Cuma qiyas ni cerita panjang ni pasal dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki sebabnya sebab lain. Kalau mazhab Syafi'i itu cerita lain. Baik. Tetapi kalau dalam bab duit ini dia mesti on the spot waktu tu juga dan mesti tunai. Tunai, tak boleh akaun transfer, tak boleh. Maksudnya maya. Kalau maya itu bab duit, bab belian tak apa. Belian. Ini bab duit dengan duit. Saya bagi contoh lagu ni lah. Ada satu lagi yang disebut buyuk dulu. Kita bubuh buyuk dulu. Buyuk ni ada menjadi riba sebab dua. Satu fadal, lebih. Contoh, saya duit 100, Anas nak tukar duit kecil. Pasal hari raya. Duit RM1 RM1. Anas kena lebih bagi ke Anas. Maksudnya Anas jual 100 ni, RM1 ni 100 keping. Anas kena bayar ke Anas 110. Itu namanya dari segi buyuk tapi fadal. Fadal. Maksudnya dari segi wang ringgit sama ringgit lebih tu jadi jadi fadal. Lebih. Itu hukumnya riba. Satu lagi exchange. Contohnya Anas ada duit rial. Nak tukar dengan Anas ringgit. Boleh tak? Hukumnya boleh. Walaupun tak sama ringgit dengan rial. Tapi lala kena buat. Lala kena buat. Contohnya rial saya pun tak tahu berapa lah. Contohlah kita ambil mudah dengan dolar lah. $1 dengan RM3 saya pun tak tahu lebih kurang. Mesti bayar lah. Mesti bayar Anas lah $3. Segera. Kalau kata tunggu saat pergi tandas, itu jadi riba yang kedua, an-nasi'ah. Dia jadi naik. Itu dia ceritanya panjang. InsyaAllah, mudah-mudahan jelas kepada kita tentang permasalahan riba, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan. Buyuk jadi pun panjang lagi Ustaz yang kita nak jelaskan. Kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekina Yusuf daripada Tanjung Karang nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ustaz kan? Macam mana kita nak menjaga hati kita Ustaz daripada melakukan riba ataupun membunuh Ustaz kan? Ataupun dosa-dosa besar lah. Dan adakah kalau kita bercakap kasar dengan suami ataupun ibu ayah tu termasuk dosa besar Ustaz? Dan kalau kita sudah melakukan dosa-dosa tu, bagaimana cara kita nak bertaubat yang terbaik Ustaz? Adakah kena mandi taubat atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz ya. Okay, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya dari Tanjung Karang. Soalannya tentang permasalahan dosa besar yang lain selain daripada yang kita bicarakan ini. Walaupun sedikit luar daripada konteks, tapi mungkin ada sedikit penjelasan dan kaedah ataupun syarat-syarat taubat yang ditanya tadi. Mungkin ada yang disebutkan oleh para alim ulama ataupun daripada hadis sabda Nabi SAW. Sedikit pada Ustaz. Soalan ini sebenarnya banyak yang nak kena jawab sebab dia melibatkan beberapa perkara. Pertama sekali, dosa-dosa yang disebut sebagai bercakap kasar dengan ayah, dengan ibu dan dengan suami. Adakah ia termasuk dosa besar? Naam, termasuk dosa besar. Yang 7 tadi itu yang core. Yang lain-lain lebih banyak lagi. Jadi yang kita sebutkan tadi sebenarnya dosa besar itu bukan 7 saja. Sama juga dengan rukun Islam. Rukun Islam itu yang core-nya adalah 5-nya itu. Yang lain juga perkara penting di dalam Islam. Baik. Macam mana nak meninggalkannya? Contohnya riba, contohnya membunuh. Cara yang pertama mesti dengan jalan ilmu, Anas. Macam ni tadi. Kita kena tahu apa itu riba. Kalau kita tak tahu riba, nanti kita akan terlibat dengan riba. Satu. Yang kedua, kena tahu ancaman. Tadi kita bacakan ayat-ayat dan bacakan hadis-hadis tentang
ancaman orang yang membunuh tadi tu. Yang riba sedikit kita baca, nanti kita akan bacakan lagi. Saya bacakan sedikit supaya kita tahu yang riba ini macam mana. Dosanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bacakan tadi sebenarnya kan Anas? Kita tambahkan sedikit lagi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Allah. Wa mukilahu, dan orang yang meminta riba. Wa katibahu, orang yang menulisnya. Wa syahidai, orang yang menjadi saksi dalam perkara transaksi riba itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hum sawa, mereka sama sahaja. Hadis yang lain Nabi mengatakan, aku dibawa pada satu malam oleh dua orang sampai ke tepi sungai, fi nahrin fihi dam, di sungai yang dalamnya ada darah. Ada orang yang di tepi dengan batu dan ada orang yang di tengah sedang nak pergi ke tepi ini. Ketika dia nak menghampiri, maka orang yang di tepi ini melemparnya dengan batu. Hadis menyebut fi sehingga ke mulutnya. Tuan-tuan, kalau kena kat sini mungkin terasa okey sikit lah. Kurang sikit lah. Kurang sikit. Kalau kena kat mulut ni, tak boleh nak kata. Dia gigi kena kat bibir ni pun yang sakit. Ni kan pula kena batu. Pecah habis. Nak pecah habis sakit. Nah, dia pun pergi balik ke tengah. Setiap kali dia nak baik, ditikam lagi. Begitulah orang yang memakan riba. Jadi puan, kita kena tahu ancaman-ancaman, akibat-akibat, azab-azab orang yang membunuh dan orang yang melakukan riba tadi itu. Jadi semuanya dengan jalan ilmu. Macam mana kita nak buat? Bertaubat. Bertaubat ada 3. 1, hendaklah dia menyesali apa yang dia buat. Yang kedua, dia berazam untuk tidak buat lagi. Dia menyesal, berazam, dan dia tidak musir, tidak berterusan melakukannya. Itu kalau dia melibatkan dosa dengan Allah. Kalau melibatkan dosa riba tadi dengan harta orang lain, hendaklah dia kembalikan harta itu. Hutang piutang, hendaklah dia kembalikan. Ada tambah satu lagi. Adapun yang mandi taubat, beristighfar banyak-banyak, ya itu adalah tambahan. Tapi kok ini kena dahulu dibersihkan. Wa dhunubah, ada seorang lelaki datang meraung-raung, insaf dengan apa yang dia buat. Wa dhunubah, alangkah teruknya dosaku, alangkah teruknya dosaku. Nabi tanya, kenapa? Ya Rasulullah, aku terlibat dalam dosa. Lalu kamu menyebut begitu? Naam. Lalu kata Nabi, qul, ikut saya sebut. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, keampunanmu lebih besar daripada dosaku. Dan ya Allah, rahmatmu lebih aku dambakan daripada amalanku berzikir dan sebagainya. Dia sebut Anas. Nabi kata, qul, sebut lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. 2 kali dia sebut. Nabi kata qul. Nabi ada hadis menyebut aid, ulang balik. 3 kali dia ulang, lalu Nabi mengatakan kum faqad ghufira laka dhanbak. Telah diampunkan dosamu. Itu antara yang boleh kita baca di samping kita baca sayyidul istighfar, baca juga Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali, dalam amalan seharian paling kurang 3 kali. Qabil tu insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan amalan yang telah pun dikongsikan dan kita mengambil iktibar kisah yang telah pun disebutkan oleh yang bagi Ustaz. Dan yang berikutnya Ustaz, bila sebut tentang riba ni, soalan yang berikutnya datang daripada sahabat kita di Facebook, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kekangan hidup sekarang ini faktor terlibat dengan riba dan membunuh. Jadi adakah dosa bunuh diri dan membunuh orang lain sama kerana bunuh diri tidak melibatkan yang lain? Sekian, terima kasih. Dan Ustaz, mungkin sebagai satu motivasi juga kepada kita, walaupun dalam keadaan terdesak bagaimanapun, ada sebenarnya jalan keluar untuk kita. Ada ikhtiar yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita mengambil jalan singkat ataupun jalan pintas untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jawapannya selepas ini Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, walau di mana jua kita semua berada, terus kita menjaga SOP, mematuhi apa yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan kita, Kementerian Kesihatan, untuk sama-sama kita terus memutuskan rantaian COVID-19. Dan jangan lupa, yang paling utama, kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita, khususnya daripada belenggu pandemik COVID-19 ini, dan kita kembali kepada normal yang biasa. Sekarang ini normal baru, kita nak kembali kepada normal yang biasa. Kita doa juga mudah-mudahan institusi masjid, khususnya institusi agama, kembali dibuka, diimarahkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan majlis-majlis ilmu dan pengajian, seterusnya menghilangkan kejahilan dalam diri kita, insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi kita punya perkongsian dan juga perbincangan dalam pengajian hadis 7 dosa besar membunuh dan riba. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul dengan soalan sebelah tadi Ustaz di Facebook sahabat kita yang bertanya tentang persoalan tentang membunuh tadi Ustaz, dan memberikan satu mungkin ada perbezaan di antara membunuh dan juga bunuh diri, dan juga bagaimana Islam memandang perkara ini, apakah hukumannya berbeza Ustaz? Sedikit pada Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Membunuh dengan membunuh diri, membunuh orang dengan membunuh diri. Dalam kategori dosa, dua-dua dosa besar. Cuma dosa itu, dosa membunuh orang itu lebih besar. Sebab ia melibatkan orang lain. Dia menghabiskan nyawa orang lain yang nyawa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dia membunuh dirinya tadi tu. Membunuh diri, dia tidak patut untuk hilangkan nyawa itu, sebab yang patut menghilangkan nyawa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi dua-dua dosa besar, tetapi dari segi rankingnya lebih besar membunuh orang lain. Dia serupa juga dalam kategori dosa ini, hadirin. Maaf ya, kalau melihat seseorang, katakanlah perempuan dengan syahwat, melihatnya dengan mata direct, dengan melihatnya tapi ada cermin, itu berbeza. Dua-dua dosa juga, Anas. Dua-dua dosa, tapi melihat tanpa cermin, kita panggil macam cermin apa dah, tingkap kan, bukan tingkap buka tu, tingkap ada cermin. Tengok lagu ni dengan tengok tak ada cermin, dua-dua dosa. Tapi dosa ada cermin dia kurang sikit. Ranking dia berbeza. Ranking dia. Tapi dua-dua dosa. Yang nama dosa ni, hadirin, dia tak kira dosa tu besar ataupun kecil. Yang namanya dosa itu janganlah dilakukan. Sebab dia akan nanti menyebabkan hati kita jadi kotor. Dalam hadis disebutkan, orang yang melakukan satu dosa seumpama ada satu noktah ataupun titik hitam di dalam dirinya, sehingga dilakukan dosa lain pula, noktah hitam lagi, lain pula titik hitam lagi, sehingga bila sudah jadi hitam, umpama cermin yang sudah banyak yang hitam sehingga dia tidak tahu hakikat mukanya macam mana. Begitulah orang yang beriman tidak melihat apakah dia dosa besar ataupun kecil. Malah dosa kecil itu pun tidak dilakukannya, ini kan pula dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, bila kita lihat kepada negara-negara yang maju, walaupun dalam arus kemajuan tersebut masih lagi mereka mengalami situasi jiwanya kosong. Statistik bunuh diri di negara mereka cukup tinggi, Ustaz. Walaupun kita seolah-olahnya macam membudayakan budaya ataupun amalan mereka, bangga dengan mereka, tetapi dari satu sudut kita lebih terkehadapan dari sudut jiwa, pengisian dan juga rohaninya, Ustaz. Dan inilah satu perkara yang Islam bawa sebenarnya, the way of life ataupun din itu sendiri, iaitulah memberikan jalan keluar kepada sebarang bentuk masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook juga yang bertanya, Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, Ustaz, menggunakan khidmat perbankan konvensional untuk membuat pinjaman perumahan atau kenderaan, sekiranya mahu bertukar kepada pembayaran secara Islamik, yakni patuh syariah, namun ada kerumitan dalam prosesnya, adakah ia perlu meneruskan pinjamannya atau membatalkan permohonan tersebut?
Dan yang kedua, di bank konvensional, adakah pekerja-pekerja yang terlibat dengan bank berkenaan secara tidak langsung terlibat juga dengan urusan riba, seperti mana sabdaan Nabi SAW, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba dan saksi, yakni penulis riba. Ustaz, biar tahu, jangan keliru, satu persoalan yang hakikatnya mungkin kita pernah melalui perkara tersebut, mungkin ada jalan keluar di situ, Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Alhamdulillah, satu keinsafan, soalan yang ada nilai keinsafan di situ kan, Anas, ingin keluar daripada sistem bank konvensional, sama ada pinjaman ataupun hutang, jual beli dan sebagainya ke arah Islamik. Itu satu kesedaran yang baik. Kesedaran tidak akan mungkin timbul hadirin kalau tidak ada ilmu. Sebab itu perlu pada ilmu yang benar, baru ada kesedaran. Teruskan Puan Sal Rashid untuk melakukan sebegitu, walaupun mungkin sedikit kesulitan, tidak mengapa. Itulah cabaran. Nah, sebab kita dah tahu tadi kan, kalau sistem Islamik kita selamat dunia dan akhirat. Kalau sistem konvensional, maka itu tidak terlepas daripada sistem yang kita sebutkan tadi, riba dan sebagainya tadi itu. Alangkah elok kita selamatkan diri kita dahulu. Sebab ini mungkin dari segi nampak rate-nya ataupun nampak keuntungan ataupun bayarannya sama, nampak, tapi mekanismenya berbeza. Kalau nak cerita kat sini panjanglah Nas. Cumanya di bank Islamic banking, apapun nama banknya, di situ ada panel-panel syariatnya itu. Dan panel-panel syariat itu, Masya Allah, bukan sebarangan. Betul. Saya difahamkan kalau mereka berbuat salah boleh disaman 8 juta Nas, kalau tak silap saya. Jadi kerana itu kita serah pada mereka sahaja. Yang penting sekarang bila sudah ada alternatif. Dulu tidak ada alternatif, maka kita gunakan cara konvensional. Maka sini kan sudah ada macam bank pun, macam-macam bank sudah tawarkan, silakan walaupun sedikit rumit, sabar dan lebih selamat dan lebih tenang dalam harta kita daripada sesuatu yang bernilai syubha, gharar, haram dan sebagainya. Yang kedua, apakah orang yang terlibat dalam bank konvensional itu terlibat dalam hadis tadi itu? Dari segi zahirnya, ia terlibat. Maka kerana itu, berusaha untuk pergi ke bank yang lebih baik, yang lebih Islamik. Tapi jangan terhipi. Pasal prosedur zaman lah ni, tambah lagi lah zaman lah ni. Bukan senang kata, maaf dengan ekonomi kita sekarang ini, mungkin bank-bank ini tak ambil pekerja baru dah. Kita stay tempat yang asal. Pada masa yang sama, kita tidak redha dengan perjalanan sistemnya itu. Dan kita minta mudah-mudahan satu hari nanti, siapa tahu bank yang tuan-tuan, puan-puan bekerja sekarang ini, dia bertukar ke arah lebih Islamik. Kalau tidak juga berusaha untuk pergi yang lebih Islamik. Tapi jangan terus, sebab nanti mudarat. Apa maksud mudarat? Dalam kaedah ada disebut Anasnya, kalau ada dua mudarat, maka al-ittikhadh bi akhafid dararain. Al-ittikhadh mengambil bi akhafid dararain. Dua mudarat. Begini. Tadi tuan-tuan bekerja di bank konvensional. Nak pergi kepada bank Islam itu sangat bagus, tapi belum tentu bank ni akan terima. Belum tentu. Dan kalau keluar terus, ini kan sudah nanti jadi muskilah. Jadi stay kat sini dulu, terus berdoa dan mengharapkan mudah-mudahan. Kalau ada ruang, ya silakan. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui akan segala usaha dan ikhtiar kita. Kita dengan orang kita boleh tipu, Ustaz. Tapi dengan Allah Taala, Allah Maha mengetahui akan zahir dan batin kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, soalan yang datangnya daripada rakan kita yang menanti di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Abdullah dari Seremban, apa khabar? Ya, baik Tuan. Silakan dengan soalannya. Ni ada dua perkara lah, Ustaz. Pertama sekali, banyak kita cerita tentang riba kan. Masalahnya, kalau kita pinjam, katalah beli rumah 150,000, kenapa kita kena bayar sampai 400,000? Padahal ikut syariah Islam, kita tak boleh lah ambil untung banyak sangat. Setakat 20,000, 30,000 untuk bayar gaji pekerja, tak apalah. Ini sampai berganda-ganda pula. Jadi, adakah patuh syariah ni betul-betul mendapati Islam? Dan lagi satu soalan saya ialah tentang zina. Kalau orang yang berzina, dia bertaubat,
tapi tidak menerima hukuman secara Islam lah, kena rejam dan sebagainya. Kena itu tapi dia kena denda 5,000. Jadi lepas tak dia di akhirat kelak. Saja, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed Abdullah dari Seremban yang bertanya, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, satu soalan. Dua soalan di situ tentang permasalahan zina dan juga masalah riba. Ialah biasa kita hidup dalam sistem yang begitu, Ustaz. Mungkin walaupun agak mencengkam kita, tetapi Islam ada jalan keluarnya, Ustaz. Mungkin sedikit jawapan daripada Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Sangat praktikal soalan Tuan Haji Abdullah tentang riba tadi tu. Malah bank Islam barangkali juga kalau kita pinjam katanya tadi 150,000 dibayarnya nanti dalam 30 tahun dalam pinjaman rumah dan sebagainya, malah mencecah 400,000. Nah, ini kalau nak cerita panjang ni Tuan Haji, sebab dia melibatkan bayaran lambat bayar. Dalam mazhab Maliki memang dibenarkan juga. Contohnya orang itu kalau lambat bayar maka kena penalti. Memang asalnya itulah riba asalnya. Tetapi dalam mazhab Maliki disebut sebagai iltizam at-tabarru' ataupun iltizam at-tasadduq. Umpamanya kalau kita pergi ke bank itu, kita nak berazam untuk bayar, tapi kalau saya lambat bayar maka saya akan didenda, lebih kurang begitulah, dan kita redha di situ tu. Maka akan dibagilah sedikit pembayaran yang lebih di situ. Memang asalnya riba, tetapi dalam mazhab Maliki ada pendapat ulama yang membolehkan. Kaedah dan tapi dia tidak compounding. Compounding ni dia kalau konvensional dia akan bertambah lagi dan rate-nya lebih banyak. Kalau nak cerita kat sini memang agak panjang. Jadi begini, apapun bila kita sudah tahu itu secara Islamik, dia kalau banding dengan yang konvensional memang kita tengok lebih kurang sama aja, Ustaz. Malah kadang-kadang lebih mahal lagi. Nah, satu, kita serahkan ini kepada pakar panel syariah itu. Yang kedua, kita tak tahu sangat tentang perekonomian Islam ini, syariat ini, tapi kita sudah jelas hal ni Islamik, hal ni tak Islamik. Tak apa, kita ambil Islamik sikit. Bukan Islamik sikit, Islamik banyak. Kita ambil supaya kita jangan ragu-ragu. Adapun banyak dengan sikit, kalau kita compare nanti sebenarnya akan datang nanti kita akan tengok konvensional sebenarnya lebih banyak lagi. Dan dia punya nak kata faedah tak sedap juga, nak kata tersembunyi itu akan ada lagi. Itu panjang ceritalah. Tapi dalam bab ini, oleh kerana ini memang dah Islamik, kita serahkan saja kepada yang berwajib, tetapi kita tenang sebab dia sistemnya sistem yang bukan riba dan sebagainya. Satu. Yang kedua tentang zina tadi itu. Orang itu na'udzubillah berzina tapi tidak dihukum dengan rejam, kita mengikut sistem. Sebab dalam negara kita, kalau tidak ada sistem sebegitu, kita tak boleh buat sistem sendiri. Contohnya satu kampung pakai orang ketua kampung dengan semua sekali mai kita potong tengah orang mencuri, tak boleh. Malah hukumnya tidak boleh sebab kita ada waliul amri, kita ada waliul hukum, iaitu yang di Pertuan Agong kita, kemudian di setiap negeri itu ada jabatan agama dan sebagainya. Jadi lagu mana? Lagu tu maksud kita tak boleh bertaubat saja. Tadi didenda 5,000 nah. Itulah mudah-mudahan kita punya perundangan akan lebih Islamik di satu hari nanti akan datang. Tapi asasnya nak buat sendiri memang tak boleh. Adapun di hari akhirat itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara ini yang penting tadi tengok Islam melihat yang penting siapa yang dah berbuat itu jangan buat lagi. Terus jangan tengok belakang, terus untuk memperbaiki diri menjadi orang yang baik dan mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz berkenaan dengan riba. Soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook, Muhammad Faizal Ahmad bertanya, di musim PKP ini Ustaz, ramai yang kehilangan kerja dan mula mencuba untuk berniaga namun kekurangan modal. Disebabkan desakan hidup dan tiada pilihan terpaksa meminjam dari pinjaman yang tidak berlesen. Dalam kurungannya istilahnya alung Ustaz. Yang mana kita sudah maklum risikonya sangat tinggi dan semestinya terlibat dalam dosa riba. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini? Adakah kelonggaran di dalam Islam dalam situasi begini? Yalah Ustaz, bila kita nak mulakan perniagaan dan sebagainya, mungkin permohonan kita susah untuk diterima dalam keadaan PKP dan sebagainya. Ini moratorium pun dah lama dilanjutkan lagi, tak tahu nak lanjut lagi sampai bila, wallahu alam. Dan pilihan terakhir dia nampak adalah
pinjaman yang tidak berlesen lah syarikat tersebut. Jadi mungkin ada jawapan kepada persoalan ini, Ustaz. Baik. Kaedah menyebut selagi ada jualan, tak boleh kita lakukan sesuatu yang memang jelas haram. Kan dalam perkara pinjam dengan alung dan sebagainya tadi, itu sudah pasti. Ada yang bab duyun tadi. Duyun tu apa tu? Duyun tu al-jahiliyah. Malah tak dan jahiliyah, dah qarat dah. Tak dan jahiliyah sudah qarat. Apa maksud qarat? Pinjam 1,000, bayar 3,000. Itu nama qarat. Tu tak masuk lagi jahiliyah. Lambat tambah lagi. Tambah. Jadi kerana itu kita dah tahu tu jelas haram. Lagu ni. Cari dahulu semampu mungkin. Pergi ke bank Islam ataupun bank-bank yang Islamic banking yang menawarkan pinjaman segera sebegini. Mohon dulu, Ustaz. Mohon dahulu. Kalau tidak mengapalah kita pinjam dengan orang yang terdekat, Anas. Mungkin adik-beradik, mungkin sahabat handai, kalau tak nak orang lain dululah. Dalam keluarga kita sendiri, pinjam dengan alung sikit 3, bukan alung hak tu. Alung yang betul, alung abang sulung. Ni abang sulung. Jangan abang sulung tu, hak tu lain. Ni abang sulung, katalah pinjam 3,000. Tapi tolong berhitam putih. Walaupun adik-beradik, ini bahaya. Sebab itu antara ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah cerita tentang hutang. Ini tolong sangat-sangat. Bagaimana? Tak secara sistematik, tak apa. Kertas. Saya pinjam dengan along 3,000. Dia sign. Saya sign. Seorang lagi, adik sign. Saksi. Ataupun 2 pun tak apa. Photostat, simpan. Takut kita meninggal dulu ataupun dia meninggal dulu. Nanti akan timbul. Angah lagu tu juga. Ada along 3,000, abang along angah 3,000, cik 3,000 dan 9,000 boleh buka gerai kecil berniaga daripada kita memang dah pasti. Kalau dengan maaf yang along tadi tu panjang lagi cerita di kemudian hari kalau tak dapat nak bayar. InsyaAllah ada jalannya, insyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita. Dan bila mana Ustaz sebut tentang riba, Ustaz, kita juga ada soalan yang lain juga daripada sahabat kita. Mungkin sebagai terakhir sebelum kita tamat di TV3, Syairul Nizam di Facebook, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pendapat yang menyatakan bahawa diperbolehkan bagi kita untuk mengambil riba yang sedikit, contohnya 1%, dengan alasan bahawa riba yang dilarang dalam Al-Quran hanyalah riba yang berlipat kali ganda sahaja. Mohon penjelasan bagi perkara tersebut. Assalamualaikum, dari Taiping, Perak bertanya. Kita bimbang, Ustaz, bila kita buat penafsiran sendiri Quran ni, Allah man fassara al-Quran bir-ra'yi fan-nar aula bi, satu perkara yang cukup membimbangkan kita. Jadi perlu kepada berguru dan soalan kepada jawapan kepada persoalan Ustaz sedikit daripada Ustaz. Naam. Masya-Allah, barangkali pandangan sebegitu tadi sikit tak apa, banyak tak boleh. Pasal dalam Al-Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat kali ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Hak ni jangan difahami kalau banyak tak boleh, kalau sikit hak tu tak boleh. Yang kata benda haram ni, ma kathura haramuhu faqaliluhu haram. Apa yang banyak tu haram, hak sikit pun jadi haram juga. Cerita macam racun jugalah. Racun kalau 1 tong, hak tu boleh mematikan. 1 titik pun boleh mematikan. Malah pepatah Melayu kata apa? Nila setitik kan? Rosak susu sebelanga. Tidak sama ada banyak ataupun sedikit. Cuma ada jalan, ada hilahnya. Nanti kalau kesempatan kita akan bicarakan. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan, dan kita nak simpan dulu jawapan untuk soalan tu. Kita nak hurai dan juga bahas di sambungan 30 minit di TV9 sebentar lagi. InsyaAllah Ustaz, kita nak tamat siaran di sini di TV3. Saudara, biasakan kehidupan normal baru. Dakwah Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, lanjutan siaran 30 minit. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kembali di TV9. Terima kasih bagi anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membicarakan topik pengajian hadis 7 dosa besar, iaitu membunuh dan riba. Kita masih lagi bersama yang berbahagia di panel kita, Ustaz Muhaddir Haji Jul, berbicara panjang lebar, kita berdiskusi, kita menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, sama ada yang menonton kami menerusi TV3, TV9 dan di Facebook Live. Jangan lupa untuk kita sama-sama sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan, pastikan soalan yang kita hantar, kita utamakan penggunaan bahasa Melayu dengan betul. Mudah-mudahan kita martabatkan bahasa kita, siapa lagi kalau bukan kita, insya-Allah. Dan boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677 atau menerusi FB Tanyalah Ustaz TV3. Tekan pada poster, hantarkan komen dengan soalan yang ringkas, padat dan terus kepada permasalahan ataupun kemusykilan kita, insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, kita berbicara tentang riba, tentang dosa membunuh. Dan ada sahabat kita yang bertanya tadi tentang, kita nak sambung jawapan kepada persoalan riba ni dia ambil sedikit je. Sebab yang Allah larang ni yang berlipat kali ganda je, kalau sikit boleh kot. Sebab dia mungkin pemahamannya tidak tepat sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi mungkin kita nak raikan soalan itu dengan soalan di Facebook Ustaz, soalan sahabat kita yang bertanya, Nur Suryati Sudin. Soalannya Ustaz, yang pertama, bagaimanakah kita ingin membersihkan duit haram? Ada sebahagian penceramah berkata kita perlu memberikan wang tersebut kepada fakir miskin ataupun untuk kepentingan umum, tetapi tidak boleh diniatkan untuk bersedekah. Dan adakah dosa kita diampun setelah mencuci wang haram itu? Soalan kedua, bolehkah kita memberikan hasil wang riba yang haram kepada kedua ibu bapa kita ataupun adik-beradik kita? Terima kasih Ustaz. Dua soalan daripada sahabat kita. Kaedah untuk membersihkan wang yang haram ataupun yang syubhah. Kemudian yang kedua, memberikan wang hasil riba kepada ahli keluarga ataupun nafkah kepada ibu bapa dan juga ahli keluarga. Ustaz, sedikit boleh Ustaz? Nah, kita jawab soalan yang kedua dahulu. Allahumma hidayatan lis-shawab. Hukumnya tidak boleh sebab memang sumbernya adalah haram. Sebab sudah diketahui tadi, duit itu duit riba. Bila duit riba, duit haram, maka tak bolehlah kita nak bagi pada kedua orang tua ataupun pada adik-beradik. Sebab dia akan jadi haram juga. Kita takut nanti digunakan untuk membeli sesuatu yang dimakan. Maka kullu nabatin min haramin fannaru awla bihi. Ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh hasil daripada yang haram tadi itu, maka neraka lebih baik untuknya. Kalau ibu bapanya tak tahu Ustaz? Kalau ibu bapanya tak tahu, adik-beradik tak tahu, malah siapa pun yang dia bagi tak tahu, itu terangkat. Maksudnya sebab orang itu tak tahu dan kita tidak disuruh oleh syarak untuk bertanya. Kecuali memang orang itu memang, maaf ya, memang jelas melakukan kilang yang haram, operasi yang haram, yang tu kita kena selidiki. Tetapi kalau dia terus bagi duit kat kita, tak, dalam Islam tak perlu nak tanya apa soal tak selidik, apa. Soal selidik tak perlu. Tapi kalau nak tanya rangkai-rangkai pun tak apa. Ni nak sampai cari Facebook, cari apa semua sekali. Takut nanti dia jadi panjang cerita. Itu satu. Yang kedua, cara untuk membersihkan wang haram itu memang ada. Sebab itu Islam yang disebut oleh Ustaz Anas tadi itu, Islam is a way of life. Antara satu way of life-nya ialah ada cara pembersihannya itu. Dengan dua cara. Kalau kita payah sangat, kita bagi dekat orang yang tahu. Contoh, Baitul Mal. Betul. Jelaskan ini duit riba ataupun ini interest. Contohnya berapa? 5,000. Serahkan pada mereka, mereka lebih arif. Diuruskan. Tak pun bagi pada masjid. Tapi kena sebut. Ini daripada riba contohnya. Dia tahu dah ini adalah yang haram. Nanti dia akan gunakan untuk masjid juga. Tetapi untuk buat tandas, untuk buat jalan, untuk buat pagar masjid dan sebagainya. Tapi bukan untuk gaji tuan imam. Satu kerja lagi sekali. Nah, imam kalau dapat, hukumnya tak haram. Maksudnya imam tak berdosa. Tapi
ada kesan nanti. Allah. Mesti ada kesan. Sama ada hati jadi kerai ke, benda tak apa nak berkat kan lagu tu. Baik. Apalagi yang ditanya yang tadi. Awal tadi tentang ambil sedikit, Ustaz. Ambil sedikit. Ambil sedikit. Maaf nah. Maaf, yang kata dosa tu seperti najis. Najis tu kalau sedikit kita maaf, qada hajat, kita bersihkan semua sekali. Kalau ada sikit saja tinggal, apakah kita akan biarkan ataupun akan berlama lagi membasuhnya? Sudah pasti lama. Sama juga dengan yang tadi itu. Yang namanya riba tadi itu, banyak ataupun sedikit, tetap diisytiharkan perang oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih baik kita buat sesuatu untung sedikit walaupun tidak banyak daripada ambil riba sedikit walaupun tidak banyak. Dia kaedah dia begitu. Caranya apa? Caranya tadi kita pergi minta nasihat di bank-bank yang melibatkan Islamic banking tadi itu dan sebagainya, ataupun individu, jalan yang lebih selamat cara Islamik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Alhamdulillah Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan semualah pekerja kru Tanyalah Ustaz TV39, Haji Sukino, Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor ya. Ya, apa khabar Tuan Haji? Semua baik-baik sajalah. Saya doakan juga Ustaz dan Da'i beroleh sehat dan dijauhkan pada segala balak yang ada sekarang ini. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okey, persoalannya Ustaz, saya nak tanya ada dua soal Ustaz. Pertama, saya nak minta pandangan atau pendapat Ustaz. Kalau mahkamah dah jatuhkan hukum bunuh pada seseorang Ustaz, adakah itu membunuh Ustaz? Yang pertama. Dan yang kedua, dalam simpanan di bank konvensional bank Islam Ustaz dia akan keluarkan maknanya faedah, seolah macam bunga lah. Jadi kalau bunga itu kira macam riba kan Ustaz. Adakah kita nak ambil ke atau kita biarkan ke atau kita sedekahkan pada yang berkenaan? Tetapi kalau yang bank Islam kita anggap susah sebab dia ada syariah. Itu saja persoalan pagi ini Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Tukinun tentang permasalahan hukuman bunuh yang telah pun dijatuhkan kepada seseorang. Kemudian yang kedua tentang simpanan konvensional. Kadang-kadang bila kita melabur dan sebagainya ataupun buat simpanan peribadi dan ada bayaran-bayaran yang diberikan kepada kita tetapi tidak Islamik ataupun tidak patuh syariah, apakah dibolehkan untuk kita menggunakan wang tersebut? Tapi Ustaz, kita nak rehat seketika Ustaz. Kita nak sambung selepas ini jawapan tersebut. Dan hari ini kita diuji dengan pelbagai ujian Ustaz. Dan ujian tersebut setidak-tidaknya memberikan satu tamparan kepada kita bahawa manusia tidak ada kuasa. Hanya Allah yang Maha berkuasa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita nak berehat seketika. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita akan jawab persoalan ini. Berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Seandainya ditanya apakah pintu yang paling besar, tidak lain dan tidak bukan itulah pintu taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala taubat kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi berbicara pengajian hadis 7 dosa besar membunuh dan riba. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Kita nak sambung dengan jawapan kepada persoalan sahabat kita yang bertanya, Haji Tukinus sebentar tadi, tentang mahkamah yang telah pun menjatuhkan hukuman bunuh kepada seseorang, bagaimana statusnya. Kemudian yang kedua, simpanan konvensional, wang hasil daripada simpanan tersebut. Sedikit daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 perkara kalau seseorang itu dihilangkan nyawanya atas nama bunuh, dibenarkan di dalam Islam. Satu, apabila mahkamah menjatuhkan orang itu dibunuh, sudah pasti mahkamah Islam ataupun mahkamah yang sistemnya Islam ataupun mahkamah yang dia menggunakan juga filosofi Islam. Maka itu terpulang kepada budi bicara hakim. Katalah kalau ada unsur-unsur umpamanya dendam daripada hakim kepada orang itu, maka oleh kerana sudah ditetapkan oleh mahkamah dan dalam sistem kenegaraan begitu, memang itu juga dibunuh, tetapi dosa tak dosa itu cerita lain. Kalau memang sudah ada tidak keadilan di situ, tidak ada keadilan, maka ia dianggap sebagai membunuh yang haram. Tetapi kalau sudah dilihat dari segi perundangan, hukum dan sebagainya, memang dia bersalah dan hukumnya adalah bunuh, maka itu termasuk di dalam hukum bunuh yang dibolehkan. Yang kedua tadi kita sebut as-sayyibuz zani, orang tua yang berzina, termasuk orang yang muhsan yang berzina dan orang yang murtad tadi itu. Tapi setelah istitabah dibagi peluang untuknya bertaubat dahulu. Baik. Naam, yang kedua ialah duit interest daripada bank konvensional. Ia diambil Tuan Haji, diambil, jangan serah pada bank saja, tak diambil dan diserahkan kepada masjid ataupun pada Baitul Mal. Biarlah mereka nanti yang akan mengoperasikan duit itu. Kalau tidak, nanti diletakkan bank begitu sahaja, nanti tidak ada yang boleh membantu untuk perekonomian Islam. Dia ada namanya hailah nanti itu. Walaupun benda itu haram, Nas, tapi boleh digunakan untuk perkara yang dibolehkan dalam syarak, tapi dengan cara yang sangat strict. Yang itu kena bagikan pada orang yang mengetahui. Kita yang tak tahu ni, ambil saja duit itu, jangan tinggal. Kalau beratus-ratus ribu dalam tu untuk seorang, Tuan Haji saja. Kalau online lagi bilion-bilion, bukankah duit itu boleh digunakan untuk jalan yang baik yang dibenarkan oleh syarak? Allahu Akbar. Berikutnya Ustaz, berkenaan dengan cukai, ada yang bertanya di Facebook, Zakiah binti Zainul. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya niatkan menggantikan duit riba yang tidak dapat dielakkan itu dengan membayar income tax ataupun cukai? Terima kasih Ustaz. Jadi mungkin ada trik ataupun kaedah yang Ustaz sebut, kaedah tadi itu. Mungkin ada yang berbuat demikian Ustaz. Adakah diperbolehkan? Segi pada Ustaz. Masya Allah. Cukai ini juga ada perbahasan ulama panjang di situ. Kemudian yang dikatakan riba macam mana pun memang haram. Kalau sudah termakan dan sebagainya, kita insaflah, bertaubatlah. Daripada cukai, dilihat apakah cukai itu ada kaitan dengan zakat. Kalau ada orang bayar cukai dan masa yang sama memang diboleh potong zakat. Zakat. Itu tak mengapa. Pengecualian zakat. Pengecualian, tapi cukai tadi itu di atas pendapatan ataupun atas perniagaan dan sebagainya. Itu juga ada khilaf macam dalam mazhab kita Syafi'i sendiri. Kalau pendapatan sendiri itu, ada ulama yang katakan ada zakat, ada yang kata tidak. Itu dilihat di situ pula. Adapun bab riba tadi itu, dia kalau sudah yang dikatakan haram memang haram. Adapun cukai itu kita nak halalkan dengan jalan cukai, maka tidak boleh. Tak boleh. Melainkan kita bertaubat dan tidak teruskan lagi. Tapi duit itu dah banyak diguna dah, tak apa, kita sedekah ke ataupun kita infakkan ke, itu ada jalan. Allahu Akbar. Dan ada juga Ustaz yang bertanya tentang masalah sorok barang keperluan Ustaz untuk tujuan dinaikkan harga. Kalau dalam istilah ekonominya dia ada ceiling price, dia ada floor price. Jadi mungkin ialah ada zaman sekarang ni semua orang berhajat kepada duit dan sebagainya, tapi mungkin dengan cara sedemikian walaupun salah dia buat juga. Jadi mungkin ada jawapan kepada soalan sorok barang ni Ustaz. Dalam sorok barang ini ada istilah dalam fiqh dipanggil ihtikar. Ihtikar ni dia ambil barang, dia tak jual. Dia tunggu barang tu naik, baru simpan.
Itu kata ulama hukumnya haram. Sebab dia mengambil peluang di ketika orang lain susah. Dia berbeza dengan komoditi barang tu. Contohnya dia beli RM10 dan lala dia jual RM100. Hukumnya boleh? Boleh. Walaupun dia ya Allah melampau sangat berapa ratus peratus. Tapi itu termasuk dalam jual beli yang dibolehkan. Tapi ihtikar tak. Dia mengambil kesempatan di atas kekurangan orang. Orang tu dia tak jual dulu waktu ni. Tapi selagi bila dah tak ada, tu dia ada jual, itu dia harga mahal. Di situ ada unsur kezaliman. Itu yang kata tidak boleh. Itu baru komoditi. Belum lagi buat cerita duit. Cerita forex dan sebagainya kan. Tukaran mata wang. Tukaran mata wang itu kebanyakan ulama mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Sebab ia melibatkan currency. Dia bukan seperti saham. Saham tu itu ada komoditi, ada benda, ada barang tu. Sebab duit itu dia sekadar untuk tukar begitu saja. Digunakan untuk pertukaran, memudahkan. Tapi bukan daripada duit itu memudah cara dengan duit itu yang bukan komoditi mendapat juga keuntungan di situ. Di situ kebanyakan ulama mengatakan haram, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, termasuk syekh yang kalau zaman sekarang ni agak terkenal, Anas, dirujuk pandangan beliau dalam bab perekonomian Islam ini, iaitu Syekh Mufti Tariq Uthmani. Beliau sampai sekarang dirujuk oleh orang. Dan beliau juga berpendapat bahawa forex itu hukumnya haram. Walaupun adalah ulama lain yang mengatakan boleh. Allahu Akbar. Macam-macam zaman kita, zaman milenium ni Ustaz, macam-macam kaedah jual beli dan juga mendapatkan keuntungan dengan pelbagai, terutamanya dengan kemajuan ekonomi, teknologi yang ada pada hari ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meletakkan Islam sebagai dasar dengan kita tidak mengetepikan hukum yang telah pun termaktub dalam agama kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang halal lagi barakah kepada kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, yang ni Toke Mas Ustaz yang bertanya. Baik, kedai emas Pak Chu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya peniaga kedai emas. Selalu terjadi perbalahan antara pembeli dan penjual dalam perniagaan barang kemas. Soalannya Ustaz, boleh ataupun tidak barang kemas yang di trade in ataupun ditukar beli itu tanpa penjual menerima dahulu wang hasil jualannya itu dan terus membeli barang kemas baru yang diingininya? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Soalan tentang trade in ataupun tukar emas dengan emas yang lain Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Baik, emas dengan emas itu termasuk di dalam buyuk. Bila buyuk tadi itu dia dua syarat. Pertama sekali hendaklah emas dengan nilaian yang sama. Dan mesti waktu itu juga. Segera diambil duit itu, kemudian baru dibeli. Gitu. Jadi maksudnya kalau sudah diterima duit itu, barulah boleh dibeli. Dia tidak boleh hatta penangguhan sedikit pun tak boleh. Contohnya Anas, kita beli emas dengan sudah kita nilaikan, kemudian kita pergi tanda hisab. Tak terima ke? Hukumnya tidak boleh. Tak boleh. Tapi macam yang tadi tu, dia tak terima duit lagi tu kan? Tapi dia terus beli emas yang lain. Tapi dalam arti kata walaupun tak terima duit, maksud kata dia bersetuju dengan duit tadi tu, akad dah ada dan dia diterima nilainya tu, kemudian dia beli barang lain, insya-Allah tidak mengapa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita dan terutamanya ibu-ibulah, kaum ibu, kaum hawa yang suka untuk jual beli emas, simpan emas ni dalam keadaan ni. Dan jangan lupa Ustaz, zakat jangan lupa untuk dikeluarkan. Itu yang penting Ustaz. Masya-Allah tabarakallah, kadang-kadang simpan sampai berkilo-kilo Ustaz. Allahu Akbar. Jangan kita lupakan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat. Dan masya-Allah tabarakallah, soalan yang berikutnya Ustaz tentang kita berjual beli, kita bermuamalat dalam keadaan seseorang yang kita bermuamalat itu tidak mengetahui tentang hukum, tentang fiqh jual beli dan sebagainya. Apakah hukum? Contohnya dengan kanak-kanak kecil. Sedikit pada Ustaz. Baik. Kalau dia tidak melibatkan yang haram, itu khair sahaja Anas. Kalau melibatkan yang haram, jadi budak-budak yang tidak ada taklif lagi itu, maka hukumnya tidak mengapa, tidak berdosa. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan budak-budak yang memang tak tahu apa. Dia tak tahu pun ijab kabul dia semua sekali. Takut nanti jual belinya tidak sah. Ada juga pendapat kita begitu. Tapi kita ambil pendapat yang ringan lah, kerana dia budak-budak
maka dia tidak terlibat lagi dalam hukum taklif itu tadi itu. Allahu Akbar. Dan selain daripada manusia Ustaz, haiwan juga antara makhluk yang perlu kita sayangi, kita kasih, kita ihsan kepada mereka. Namun kebelakangan ni Ustaz, masih lagi terdapat banyak kes, antaranya pemburuan haram sehingga menyebabkan haiwan-haiwan yang dipelihara nanti diancam kepupusan. Jadi kita tak boleh sembarangannya membunuh haiwan-haiwan tertentu khusus. Jadi mungkin juga sebagai penutup dan kesimpulan sedikit pada Ustaz atas isu ini Ustaz. Baik. Walaupun kita bincangkan tadi membunuh dalam konteks manusia ya, jadi itu dianggap sebagai dosa besar. Adapun membunuh hayawan dan sebagainya itu tidak termasuk di dalam hadis ini, tapi dalam etika, dia lebih kepada etika dan kasih ataupun tidak kepada binatang. Nabi SAW melihat ada ibu kepada burung yang apa istilahnya, yang meronta-ronta, yang berbunyi. Rupa-rupanya ada sahabat yang ambil anak dia. Allahu Akbar. Nak bela anak. Nak bela anak. Nabi tanya siapa ambil tadi dia? Pergi balik. Bagi balik kat ibu dia. Baru dah ibu buang tu tentera. Sampai tara tu. Ini kan pula membunuh dan sebagainya. Kerana itu kita ada etika dalam binatang itu. Nabi katakan binatang itu sama ada kamu tunggangi dengan baik ataupun sembelih dengan baik. Tapi jangan diguna untuk sasaran, untuk apa nama, berlatih tembak. Allah. Jadi hukumnya ia berdosa. Berdosa kenapa? Sebab kawan tu nak hidup. Tapi kita sebarangan sahaja. Kecuali dalam bab-bab berburu tu cerita lain. Jadi kena ada etika di situ, dan di situ juga Islam sebagai rahmat bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Alhamdulillah, kita telah pun mendengar kurang lebih dalam lautan ilmu selama 2 jam. Kita berada dalam samudera ilmu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhaddir Jul. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan Ustaz. Mungkin boleh tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz Muhaddir Haji Jul atas kesudian untuk bersama-sama pada pagi ini. Dan seperti biasa, esok para penonton terus kita mengikuti Tanyalah Ustaz bersama moderator Da'i Hakim dan juga panel yang berbahagia Ustaz Ahmad Fawaz Fazil dengan topik fiqh darurah. Dan seperti biasa pada waktu dan juga jam yang sama terus kita menyokong dan mendoakan Tanyalah Ustaz. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.